Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fenomena cuaca panas ini, kita akan mendapat maklumat yang terperinci bersama Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Encik Jailani Simon yang sudah bersedia di talian sekarang ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, baik Encik Jailani, mungkin kalau boleh Encik Jailan kalau boleh jelaskan kepada kami dan juga penonton Malaysia hari ini mungkin apa yang menyebabkan antara risiko yang bakal berlaku disebabkan cuaca panas yang melanda ketika ini. Okey, yang pertama sekali memang keadaan suhu akan meningkatlah. Jadi biasanya dalam bulan 2 sampai awal bulan 4 ni biasanya suhu akan meningkat. Kalau di utara Semenanjung terutamanya boleh mencapai sampai 37 degree Celsius. Tapi setakat ni keadaan masih lebih rendah berbanding tahun-tahun sebelum ni lah. Jadi bagaimanapun kita sentiasa bersedia untuk mengawasi keadaan ini. Yang keduanya adalah dari segi bekalan air. Ada beberapa kawasan mungkin sudah mengalami masalah kekurangan air lah ya. Jadi biasanya dalam antara bulan fasa kedua monsun timur laut ni kita mengalami keadaan cuaca yang agak kering. Jadi kita kena jimat air lah sikit. Jadi ketika cuaca panas ni penjimatan air sangat penting dan digalakkan ya? Ya, betul-betul. Sebab kita tak nak berlaku macam tahun-tahun lepas ya, di mana kita mengalami masalah empangan sampai kering dan air tidak mencukupi dan terpaksa hantar lori-lori dan sebagainya. Jadi itu terutamanya dalam keadaan COVID sekarang ni kita kena berhati-hatilah. Baik, Encik Jailan, pastinya ada sebab dan juga punca berlakunya cuaca panas ini. Kalau boleh Encik Jailan terangkan kepada kita semua apa punca dan juga sebab berlakunya fenomena cuaca panas ni, Encik Jailan. Okey, sebenarnya apa yang berlaku adalah perkara biasa ya. Ini memang setiap tahun macam ni. Bila selepas musim tengkujuh, jadi masuk je bulan 1, bulan 2 tu keadaan cuaca mula kering. Terutamanya di utara Semenanjung, di kawasan Kelantan dan juga di pedalaman-pedalaman Pahang dan Perak ya. Jadi ini setiap tahun berlaku, tapi tahun ni sebenarnya adalah alhamdulillah kita tidaklah seteruk tahun lepas. Tahun ni kita keadaannya tidak kering dan sepanas tahun lepas buat masa ni lah. Tapi kita masih memantau ya. Jadi ini biasanya memang berlaku apabila angin monsun timur laut tu mula berubah arah. Jadi biasanya kita dapat daripada Laut Cina Selatan, tapi bila hujung-hujung fasa monsun timur laut ni, kita akan mendapat angin yang melalui kawasan di Indo-China. Jadi baik, nampaknya kita ada sedikit masalah gangguan bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan mungkin kita akan cuba dapatkan semula Encik Jailani Simon di talian. Tapi sebelum tu kalau boleh nak kongsikan kepada anda semua, kita perlu sentiasa ingat dan baca mengenai tips-tips ketika berhadapan dengan cuaca panas ni. Kalau boleh kurangkan aktiviti pembakaran terbuka kerana ia boleh menyebabkan kebakaran berlaku, dan juga anda digalakkan untuk minum banyak air masak. Itu penting kerana cuaca yang panas kita boleh menghidratkan tubuh badan kita. Dan juga apa yang penting untuk kita sentiasa kalau anda boleh melakukan penjimatan tenaga elektrik. Biasalah sebab cuaca panas kan sekarang, bagi rumah yang ada penghawa dingin itu pastinya bil akan tinggi kalau kita kerap memasang penghawa dingin, dan mungkin anda boleh memasang penghawa dingin beberapa jam sebelum anda masuk tidur dalam orang kata cara untuk kita menjimatkan penggunaan tenaga elektrik.